Kita ulang semula pelajaran kita. Terjemahkan tuan-tuan. Wa wasaina, kami telah mewasiatkan al-insana bi walidayhi. Ya, itu yang tak ada, buatlah baik. Itu wasiat dia tidak disebut di sini, iaitu supaya buat baik. Ini kita dapat tengok dalam kitab tafsir. Okey, hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungkan akannya. Okey. Wahnan, dia adalah hal. Hal adalah isim yang berbaris di atas. Apa tujuan dia? Menerangkan keadaan. Sekarang ni nak menerangkan keadaan ibunya. Dia boleh terangkan keadaan anaknya dalam perut pun boleh, dalam menerangkan keadaan ibunya pun boleh. Tapi kita tengoklah, wahnan makna apa? Kalau dalam terjemahan dia kelemahan. Ya, dalam keadaan lemah. Ya, siapa yang lemah ni? Ibu lemah mengandung. Ala wahnin, ala di atas, wahnin lemah. Lemah di atas lemah. Dia dah lemah, lepas tu bertindih lagi lemah. Makin lama makin penat. Ya, makin berat. Makna di situ bertindih-tindih beratnya mak kita tu masa mengandungkan kita. Ini dipanggil hal, dalam keadaan. Diterjemahkan lemah di atas kelemahan. Makna kelemahan yang makin bertambah-tambah dari satu hari ke satu hari. Ayat tu sudah selesai di sini. Untuk Allah memberikan alasan pertama kenapa kena buat baik pada ibu bapa, dikhususkan di sini tentang mak. Kemudian ayat lain pula, tapi ayat yang sama. Kita nak bagi pecah-pecahkan ayat supaya nampak. Okey, bila dikatakan di sini ayat ni ayat ismiyah ke ayat fi'liyah? Bila dimulakan dengan apa ni? Fi'il ke isim? Bila dimulakan dengan fi'il, maka dia panggil jumlah fi'liyah, iaitu jumlah ayat yang dimulakan dengan fi'il. Bila dimulakan dengan fi'il, kita kena cari fa'il dulu, lepas tu carilah maf'ul lebih dia kalau ada. Lepas tu ayat yang kedua ni pula, hamalat, fi'il ke isim? Bermakna dia ayat apa? Fi'liyah, jumlah fi'liyah. Kena fi'liyah, mesti cari fa'il dia siapa? Ummuhu, maf'ul lebih dia, ya, iaitu hu. Sekarang ni kita jumpa satu jumlah pula dimulakan dengan apa ni? Fisalu. Apa makna fisal? Apa terjemahan fisal? Ya, pisah, perpisahan, perceraian. Fisal, perceraian, dimaksud dia perceraian di sini, perceraian susu. Ya, perceraian susu, perpisahan. Hu maknanya nya, iaitu budak tadi. Bila dia dah lahir kat dunia, maka ayat tu dimulakan dengan wa fisaluhu. Apa makna fisal? Perceraian. Kalau orang Indonesia sebut apa? Menyapih. Sapih. Menyapih. Cerai susu mana di sini. Okey. Ini isim ke fi'il ke haraf? Fisal? Kenapa fi'il? Fi'il apa fisal? Cerai. Itu kalau menceraikan. Kalau perceraian, dia adalah isim lah. Isim, ya. Kalau kita nak dakwa dia fi'il madhi, adakah fi'il madhi rupa macam ni? Kalau fi'il madhi dia akan jadi fasala. Kalau fi'il mudhari' ada rupa dia tak? Tak ada. Sebab fi'il mudhari' mesti dimulakan dengan anaitu, alif, nun, ya, ta. Ya, jadi kalau fi'il amar mati.
Jadi dia bukanlah, dia adalah isim lah, kita katalah isim. Okey, dia adalah isim. Ini perkataan yang kita nak bincangkan, perceraian susu. Apa tanda dia isim, tuan-tuan? Ya, itu dah laju tu. Ya. Tak dapat nak ulang gaji. Okey, kalau kita tengok tanda asas isim dia tak ada. Alif lam tak ada. Tanwin tak ada. Bila tanda asas isim tu tak ada, kita kena tengok, ya, besar kemungkinan dia adalah mudhaf. Alif lam dan tanwin dia dibuang kerana kita tengok dhamir itu muttasil. Ada kemungkinan besar dia adalah mudhafun ilaih. Okey. Okey. Cuba tuan-tuan terjemah wa fisaluhu, perceraian susu. Hu nya. Okey. Sekarang dia dimulakan dengan isim. Isim bila memulakan ayat dia mesti jadi apa, tuan-tuan? Dia mesti jadi mubtada. Mubtada. Mana khabar dia, tuan-tuan? Perceraian susunya adalah. Perceraian susunya adalah. Mana dia punya khabar dia? Kalau amai ni perceraian susunya, oh, macam betul juga terjemahan dia, tapi susah ceritalah. Dia dua perkataan ni kita jar, haraf jar, dan isim selepas dia adalah khabar. Khabar. Fi mana apa fi? Di dalam amai ni. Ya? Mana nampak dua ni? Mai ni. Okey, kalau 1 tahun disebut macam mana? Kalau 1 tahun, pada 1 tahun fi amin. Okey, am. Kalau 2 tahun fi amaini. Selepas haraf jar mesti guna ya nun. Tidak boleh guna amani sebab dia mewakili baris depan. Baris bawah dia dengan ya nun. Apa jamak kepada am? A'wam. Itu kita kena tengok dalam kamus. Ini jamak apa dipanggil? Jamak taksir. Jamak taksir tak kisah, tak tahu tak apa. Rujuk kamus dia bagi tahulah. Ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa fisaluhu, penceraian susunya adalah. Ya, itu nak terjemahkan mubtada dan khabar. Fi amaini, dalam tempoh 2 tahun. Okey. Kemudian kita tengok perkataan an. Ya, dia menjelaskan lagi wasiat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Ini dipanggil haraf tafsir. Dia menjelaskan lagi apakah wasiat Allah Subhanahu Wa Taala selepas disuruh buat baik pada dua ibu bapa. Diulang semula. Maknanya ulang dalam bentuk menjelaskan semula. An, macam mana nak baca satu-satu ni? Ya? An ushkur. Sefer berapa kalau kita nak tengok tu? Cuba tuan-tuan tengok fi'il apa tu? Ushkur. Fi'il amar. Okey, fi'il amar. Fi'il amar ushkur. Betulkah? Cuba tengok ushkur sefer berapa? Uf'ul. Satu A, betul? Uf'ul. Cuba tuan-tuan pegang satu A, betul lah tu. Pegang betul-betul. Dengan ni tuan-tuan akan dapat jadikan fi'il mudhari'nya. Yaf'ulu, dia akan jadi yashkuru. Yaf'ulu, yashkuru. Dan tuan-tuan akan dapat jadikan fi'il madhi dia fa'ala, dia akan jadi syakara.
Ya, fa'ala fi'il mudhari' yaf'ulu uf'ul fi'il amar dia. Kalau fi'il madhi syakara. Apa makna syakara? Mesti sebut dhamir dia apa? Dia telah bersyukur. Sebab kita hanya bagi huwa saja. Dalam sifat tu huwa syakara. Fi'il mudhari' yashkuru, dia mesti bermula daripada huwa juga. Dia sedang bersyukur. Kalau fi'il amar oleh engkau, fi'il amar mesti bermula daripada anta. Okey tuan-tuan, saya nak tuan-tuan jalankan fi'il madhi sekejap. Terbalikkan diagram sifir tu. Terbalikkan saja. Okey, fi'il madhi huwa syakara, huma, hum, hiya, huma. Apa makna syakarota? Mereka berdua, laki ke perempuan? Perempuan telah bersyukur. Okey. Huma syakarota. Hunna, anta, antuma, antum. Apa makna syakartum? Antum. Makna apa antum? Kamu semua telah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kamu semua bersyukur. Okey, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Okey, itu fi'il madhi. Kita dengan sifir kita tahu fi'il madhi begitu, kita pun tahu fi'il mudhari'. Ya, yashkuru. Makna baris fi'il mudhari' ini ditentukan oleh sifir, itu sifir 1A. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il mudhari'. Huwa yashkuru. Huma, hum, hiya. Apa makna tashkuru? Ya, dia perempuan sedang atau akan bersyukur. Okey, hiya tashkuru. Huma, hunna, hunna yashkurna. Anta, anta tashkuru. Antuma, antum, anti, anti tashkurina. Antuma, antunna, ana ashkuru. Nahnu. Okey, kita jalankan fi'il amar. Okey, anta ushkur. Antuma. Macam mana nak terjemah? Ushkura. Terjemahlah. Bersyukurlah oleh kamu berdua, lelaki. Okey, semula. Anta ushkur. Antuma. Antum. Ushkuru. Anti. Antuma. Antunna. Ushkurna. Bila kita dah dapat punca, jangan ubah-ubah. Ushkur sampai ke bawah. Ush. Jangan jadi ish, ash pula. Ya? Kalau daripada atas dia punya yash, semua yashku. Ya? Jangan ada yash jadi yush. Dia mesti disiplin sampai ke bawah. Okey, perkataan ini ushkur, cuba tuan-tuan terjemah. Bersyukurlah oleh engkau. Jadi bila kita tahu ini fi'il apa ni? Fi'il amar. Semua fi'il, madhi ke, mudhari' ke, amar ke, nahi ke, bila kita jumpa kita mesti cari fa'il. Macam mana cari fa'il tuan-tuan? Dua cara. Pertama, cari isim baris depan. Cari isim baris depan.
Ini hanya melibatkan huwa dan hiya saja. Yang kedua, cari apa? Dhamir. Dhamir apa? Tersembunyi atau dhamir sebenar, kata Ustaz Nasaruddin. Ya, dhamir sebenar. Kalau fi'il amar kita nak guna kaedah satu ke kaedah dua? Kenapa tak boleh kaedah satu? Sebab fi'il amar tidak melibatkan huwa dan hiya. Jadi untuk fi'il amar kaedah ini tidak boleh dipakai. Jadi bermakna untuk cari fa'il pada fi'il amar hanya cari dhamir sebenar. Okey, ushkur. Siapakah fa'il dia? Jadi anta itulah fa'il dia. Bila ditanya anta. Anta tu siapa? Iyalah, siapa dia tu? Al-insan. Bersyukurlah oleh engkau wahai manusia. Ya, sebab itu mesti disebut tu. Kalau kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Itu Muhammad itulah sebenarnya anta tu fa'il dia tu. Ya? Kalau kita minta doa pada Allah, ighfir. Apa makna ighfir? Ighfir. Allahumma ighfirli. Ampunkanlah oleh engkau ya Allah. Anta tu Allah. Tapi ini fa'il dia tu kita cari dhamir sebenar dan kembalikan dhamir itu kepada siapa? Ini bersyukurlah oleh engkau wahai manusia li bagiku atau kepadaku. Okey. Satu, bersyukurlah oleh engkau kepadaku, dan li untuk atau kepada walidai kedua ibu bapa engkau iaitu manusia. Pertama syukur kepada Allah, dan yang kedua terima kasih kepada ibu, sama je. Kedua ibu bapa engkau. Ada dua terima kasih yang Allah suruh. Pertama kepada Allah, yang kedua kepada kedua ibu bapa. Dia adalah menjelaskan wasiat yang lepas. Okey? Jadi para ulama tengok ini siapa punya perkataan ni? Wa wasaina, kami telah mewasiatkan. Sebab kita baca ayat yang sebelum ni, iaitulah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya. Yang ni macam mana? Ni kata-kata Luqman ke kata-kata siapa? Ada yang ulama di sini kita akan melihat perbezaan ulama di dalam memahamkan ayat. Ada yang menyatakan ini adalah sambungan nasihat Luqman, mana Allah berfirman kepada apa ni dan memesan. Allah pesan pada Luqman, Luqman pesan pada anak dia dengan wasiat ini. Boleh juga. Tetapi yang dipilih oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia kata ini adalah dipanggil ayat yang mendatang. Nasihat Luqman betul daripada ayat yang ke-13 sampai inna syirka la zulmun azim. Kemudian ayat yang ke-14 tu adalah ayat yang mendatang untuk menjelaskan lagi cerita sebelum tu. Ya, misal kata saya pergi ke Pasar Putrajaya. Jadi saya nak katakan Pasar Putrajaya tu nak jelaskan dulu. Dia punya keadaan dia berapa banyak pasar ikan dia, sayur dia berapa banyak. Lepas tu baru saya sambung cerita. Yang ini biasanya kalau dalam bahasa Melayu dia akan kurung dulu cerita. Sampai sini dia kurung. Lepas tu baru sambung semula wasiat Luqman, iaitu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 tu dipanggil jumlah mu'taridah. Jumlah tu mana apa? Ayat mu'taridah, mendatang. Dia tidak termasuk dalam nasihat Luqman kepada anak dia. Nasihat Luqman pada anak dia ayat yang ke-13. Ayat ke-14 ayat mendatang sahaja. Kemudian disambung wasiat Luqman itu pada ayat yang ke-15
yang ke-16, yang ke-17, ya, yang ada perkataan ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya tu. Apa makna ya bunayya? Wahai anakku. Ya? Tapi maknanya kita hari ni bukanlah perkataan Luqman betul-betul wasiat dia, cuma ayat yang mendatang untuk menjelaskan cerita sebelum ni saja. Okey, itu pendapat yang dipilih. Ada juga ulama yang kata kita boronglah semua. Ini kira semua wasiat Luqman. Tak samalah pandangan ulama-ulama tafsir dalam masalah tu. Okey, kita anggap pilihan Wahbah Zuhaili lah. Ni ayat yang mendatang, yang wasiat Luqman tu yang ada tu, yang selepas tu. Okey, satu. Kemudian ayat ni dah sempurna. Bersyukurlah oleh engkau wahai manusia kepadaku dan kedua ibu bapa engkau. Ayat ni cukup sempurna di sini. Buat ayat baru pula. Ilayyal masir. Tuan-tuan ingat petua dia? Ayat itu dimulakan dengan apa? Haraf jar. Bila sesuatu ayat itu dimulakan dengan haraf jar, apa formula yang tuan-tuan pegang? Ada keterbalikan sudah berlaku. Dikemudiankan. Apa yang dikemudiankan? Mubtada dia dibelakangkan. Ni dipanggil mubtada muakhar. Maka khabar di mana? Ilayya. Ya, yang ini terbalik. Kalau ayat tu dimulakan dengan haraf jar, misal kata fil fasli. Apa makna fil fasli? Di dalam kelas itu ada seorang ustazun. Ya, maknanya yang ini akan jadi apa ni? Ini akan jadi khabar, mubtada dia di sini. Begitu juga di sini, ilayya akan jadi khabar. Dipanggil khabar apa tuan-tuan? Muqaddam. Apa makna muqaddam? Yang diawalkan, maka yang ini jadi mubtada. Mubtada, subjek. Yang diawalkan, yang dilewatkan muakhar. Cuba tuan-tuan terjemahkan ilayya. Ilayya, kepadaku, al-masir, adalah tempat kembali. Nak terbalikkan terjemahkan pun boleh. Al-masiru ilayya. Apa nak al-masiru? Itu adalah kepadaku. Ya, ini alasan yang seterusnya kenapa Allah suruh buat baik pada ibu bapa dan bersyukur kepada Allah, sebab akhirnya Allah nak tengok. Kepadaku, maknanya ayat ni dimulakan dengan khabar, bermakna ini yang nak di-highlightkan oleh Allah. Kepadaku adalah tempat kembali kamu semua. Maknanya Allah nak jelaskan, tekankan memang semua akan kembali kepadaku. Dia boleh juga al-masiru ilayya, tapi Allah nak tekankan yang dulu, ilayya al-masir. Dan satu lagi, Allah nak menjaga, Al-Quran ni nak menjaga rima. Sebab rima tu mesti dipanjangkan hujung dia. Daripada ayat yang ke-12, fa innallaha ghaniyyun hamid, ya, la zulmun azim, ilayyal masir, kuntum ta'lamun. Jadi semua harakat dia tu sekata. Itu antara faktor dari segi pembinaan struktur ayat itu. Yang sedap didengar, hujung dia semua panjang. Tak ada kejap panjang, kejap pendek. Jadi orang pun dengar tak sedap. Okey, jadi tuan-tuan, habis kita punya ayat di sini. Ilayyal masir maknanya kepadaku adalah tempat kembali. Tempat kembali. Al itu sudah ditentukan. Ya, tempat kembali itu iaitu tempat kembali sebenarnya, iaitu di hari akhirat. Okey tuan-tuan, ada persoalan?
Sebelum kita bincangkan benda-benda lain. Ya bang. Ya. Nanti sebelum semula fi'liyah. Okey. Ini dia melengkapkan ayat yang ni. Ini dia panggil hal. Hal. Daripada wahnan, okey, dia adalah hal. Ini yang ni selepas dia tu. Ini haraf jar. Kalau abang nak kaitkan, dia berkait dengan perkataan wahnan. Itulah. Dia panggil setiap haraf jar tu mesti ada kaitan dia. Atas kaitan dia pada kelemahan, di atas kelemahan, bertindih-tindih. Dia macam tu. Abang kata haraf jar saja, dan ini apa ni, ba'da haraf jar majrur, baris bawah, ya. Ya tuan-tuan, ada persoalan? Tak ada dah. Mula-mula ya lebat dengan soalan. Sekarang makin tak ada soalan dah. Okey, kalau tuan-tuan tak ada soalan, ya marilah kita tengok, ya, muka surat 151. Ya, 151 ialah kemahiran paling penting sekali dalam struktur ayat bahasa Arab, iaitu mengenal fa'il. Okey tuan-tuan, muka surat 151. Semua dah jumpa ya? Sekarang kita tengok mencari fa'il dia. Fa'il ada dua kaedah mencarinya. Pertama, cari isim yang berbaris hadapan. Hadapan. Ya? Berbaris di hadapan. Okey, ini dipanggil fa'il itu zahir. Apa makna zahir? Jelas, nyata, disebut. Macam siapa yang mengandung tadi? Ibu. Ibu tu zahir, nyata disebutkan. Kaedah kedua ialah cari dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, yang sebenar. Itu kita kena mahir kita punya diagram warna kuning lah. Tengok apa dhamir sebenar, maka itu adalah fa'il. Kita tengok contoh di sini macam mana dia menzahirkan fa'il dia hanya melibatkan dhamir huwa ataupun hiya saja. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Tuan-tuan kena sebut fa'il dulu mana? Lepas tu baru sebut fa'il ya. Wa in qala rabbuka lil malaikah. Mana fi'il? Qala, fi'il apa? Madhi. Dhamir dia? Dhamir dia dulu? Huwa. Bila huwa tu, dia kena cari dulu ada tak isim bagi depan. Mana fa'il di sini? Rabbu adalah fa'il. Ya? Ayat yang kedua sebelah kiri. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Fi'il? Qala. Fa'ilnya? Allahu. Apa makna qala Allahu? Sebut fa'il dulu. Allah telah berfirman. Cakap Melayu lah. Orang Arab dia tak membezakan firman ke sabda ke. Melayu ni kaya sikit bab tu. Ya? Kalau Nabi pun qala, Allah pun qala, Fir'aun pun qala. Kalau Melayu lain. Kalau Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Raja bertitah, kita baru berkata. Kita agak hebat di situlah. Okey, ayat yang ketiga. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Mana fi'il? Alima. Fi'il apa tu? Madhi. Tengok, semua melibatkan huwa di sini. Siapa fa'il dia? Kullu. Ya? Mana maf'ul bih dia? Maf'ul bih baris atas. Mashraba.
ba. Kalau masyra ya sekerat dia. Masyraba. Okey, macam mana nak terjemah kullu unasin? Setiap annas, makna annas unas sama. Setiap manusia atau setiap orang qad alima, telah mengetahui. Setiap orang telah mengetahui. Mana maf'ul bih dia? Masyraba. Mana masyraba? Tempat minum. Tempat minum hum, mereka. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim. Mana fa'il? Syaa. Mana fa'il dia? Allahu. Cuba terjemah syaa Allahu. Allah telah berkehendak. Cuba terjemahkan insya Allah. Jika Allah telah menghendaki. Ya? Macam mana ijaz insya Allah, tuan-tuan? Ini teka-teki ni. Tuan-tuan dah lama belajar bahasa Arab ni. Okey. Dia sama ada A atau B sajalah. Kalau silap jawab tu salah, A ke B, tuan-tuan? A. Siapa kata A angkat tangan? 1 2 3. Siapa kata B? Oh, dua-dua betul. Itu C lah, Ji. Siapa yang kata A, insya? Apa makna insya, bang? Insya. Insya makna karangan. Ya, karangan. Kita ada subjek dalam bahasa Arab insya, iaitu karangan Allah. Ya. Kalau insya Allah, jika Allah telah menghendaki. Allah ni bagi siapa ni? Bagi depan. Ini sebab apa dia bagi bawah? Sebab apa bagi bawah? Mudhafun ilaih. Kalau karangan Allah, tapi tak wujud lah, no? Jadi insya Allah tulisan dia baik-baik, ijaz dia bukan macam ni, tetapi macam jika Allah telah menghendaki. Okey, zahaba itu tidak termasuk apa dia fi'il juga, tapi dia punya fa'il dia tidak zahir, ya. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Mana fi'il? Ya, kabura. Ya, kana pun iya, tetapi yang kita nak cari fa'il dia ialah kabura. Kalau kana kita kena cari isim kana dan khabar kana. Di sini fi'il madhi dia ialah kabura. Apa makna kabura? Ya? Kabari, tahu kabari? Banyak yang suka, tapi saya tak tahu ngomong Jawa lah. Isteri saya Jawa. Okey, kabura, dia telah menjadi besar. Kabura. Siapa fa'il dia? Tengok, fa'il dia isim baris depan. Disiplin dengan baris dia, tuan-tuan jumpalah. I'radu. I'radu maknanya penolakan. Penolakan, penentangan. I'raduhum, penentangan mereka. Cuba tuan-tuan terjemah kabura i'raduhum 'alaika. Penentangan mereka, kalau terjemahan moden lah, sebut fa'il tu. Penentangan mereka telah menjadi besar 'alaika, ke atas engkau wahai Muhammad. Makna penolakan orang kafir ni menjadi Nabi Muhammad risau, jadi besar masalah dia, ke atas engkau, iaitu Nabi Muhammad. Okey, tuan-tuan, ayat seterusnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mana fi'il? Ja'a. Apa makna ja'a? Ia telah datang. Fa'il dia siapa?
Rasulun bagi depan. Mana maf'ul lebih dia? Tak boleh tuan-tuan tak pegang formula ni. Formula dia ialah dhamir melekat dengan fi'il. Itu wajib jadi maf'ul bih. Jangan fikir-fikir. Kum itu. Siapa yang datang? Kamu datang kepada Rasul ke? Rasul datang kat kamu? Sebut fa'il dulu. Laqad ja'akum rasulun. Terjemah fa'il dulu. Seorang Rasul. Ja'akum. Telah datang. Rasul tu telah datang kepada kamu. Bukan kamu datang kat Rasul. Sebab ini kemahiran fa'il dengan maf'ul bih sangat penting. Nanti silap datang. Terbalik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Okey, cuba kita tengok selepas tu kotak seterusnya dia melibatkan dhamir dia hiya dan fa'il dia tu zahir, nyata dengan berbaris di depan. Okey, kita tengok contoh. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitab. Siapa mana fi'il? Qalat maknanya dia perempuan telah berkata. Fa'il dia siapa? Ta'ifatun. Ni apa makna ta'ifah? Satu kumpulan. Min ahlil kitab. Daripada ahli kitab. Kalau kita nak terjemah, kena terjemah sekali. Ta'ifatun min ahlil kitab qalat. Cuba terjemahkan. Ya. Satu kumpulan dari kalangan ahli kitab itu telah berkata. Seterusnya. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Mana fi'il dia? Alimat. Alimat. Apa mana alimat? Dia telah mengetahui. Fa'il dia siapa? Al-jinnah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau fa'il dia tu mu'annas, fi'il dia mesti mu'annas. Kalau dia punya fa'il dia muzakkar, maka fi'il dia mesti muzakkar. Itu satu petua. Apa makna alimat al-jinnatu? Sebut fa'il dia. Apa makna al-jinnah? Jin. Jin itu, jin apa tu? Ada jin perempuan ke? Jin betina ke jin perempuan? Jin betina. Okey. Okey, seekor jin betina itu telah mengetahui. Okey, seterusnya faqad saghat qulubukuma. Mana fi'il? Saghat. Kalau tuan-tuan nampak macam tu gaya dia, saghat, terus pendek. Cuba tuan-tuan jadikan kalau huwa macam mana? Huwa saghat. Dia mesti ada illah dia tu. Ya? Cuba jalankan fi'il madhi huwa sagha huma saghaya hunna. Dia tak bukan sagu. Sagu lain. Saghau. Hiya saghat. Itu ayat Quran kita tu. Hiya saghat. Apa makna saghat? Itu saghurat. Ini saghat. Maknanya mendengar, tunduk. Ya, mendengar, patuh. Saghat. Okey, fa'il dia siapa? Qulubu. Qulubu. Apa makna qulub? Jamak. Hati-hati. Bila jamak taksir, maka dhamir dia muannas hiya. Tengok semula. Saghat qulubukuma. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Hati-hati. Kuma. La, kuma. Kamu berdua, hati-hati kamu berdua telah patuh, ya, atau telah mendengar. Okey, patuh atau mendengarlah, tunduk di sini.
Faulaika habitat a'maluhum. Mana fi'il tuan-tuan? Habitat. Apa mana habitat? Jatuh, gugur, hapus. Siapa fa'il dia? A'malu. Bagi depan kan? Okey, cuba tuan-tuan terjemah a'maluhum. Bukan amwal. A'mal. Amalan-amalan mereka telah gugur pahalanya, hapus pahalanya. Habitat a'maluhum. Okey, itu tuan-tuan yang melibatkan hiya. Hiya atau huwa, kita kena cuba cari fa'il dia zahir, yang ada tak isim yang berbaris di depan. Kalau tak ada, kena cari dhamir sebenar lah. Itu kaedah dia. Okey tuan-tuan dan perempuan, kita cuba tengok yang tak nampak pula. Tidak, fa'il dia tidak zahir. Jadi kita kena cari dhamir mustatir atau dhamir sebenarnya. Cuba buka muka surat 152. Wah, susah juga ni. Banyak nak keluarkan dia punya dhamir Okey, tak apa. Ayat yang pertama. Senang ya. Kalau dapat jawab boleh balik. Okey. Mari kita tengok ayat yang pertama je tuan-tuan, dan yang lain tu nanti kemudian. Okey, Rabbana arinal ladzai. Dia mana? Oh. Ya, yang di bawah tu, yang di bawah. Huma. Ya, yang di bawah tu. Fa'il dia dhamir iaitu huma. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya tuan-tuan, cuba cari mana dia fi'il. Wah, bagus. Kalau tak betul ni, tidur sini kita. Boleh ke ni tuan-tuan? Jangan tengok jam Yang paling penting masalah kita ni selesai Lagi nak balik, lagi susah nak padam lah tuan-tuan. Lambat tu. Okey tuan-tuan, Rabbana mana apa? Maknanya ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Dekat nak boleh balik dah tu. Masalah di sini dia ada perkataan haraf illah. Ara ini fi'il madhi Kalau ra'a, apa makna ra'a? Dia telah melihat. Tapi kalau ara mana dia telah memperlihatkan. Ada imbuhan kan. Kalau fi'il mudhari' dia akan jadi yuri. Ini sifir 2 ni, tapi sifir 2 yang susah. Supaya kita dapat balik, kita tunjukkan. Af'il, macam mana kita nak matikan fi'il mudhari'? Ini fi'il haruf yang dah mati. Dia akan jadi macam tu je tuan-tuan. Ari. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Saya dah tunjukkan. Cuba terjemahkan ari. Tadi mana menunjukkan. Ara mana dia telah menunjukkan. Yuri, dia telah memperlihatkan. Dia sedang memperlihatkan. Macam mana ari? Perlihatkanlah oleh engkau. Engkau tu siapa?
Allah. Perlihatkanlah oleh engkau ya Allah. Anta fa'il dia. Maf'ul lebih dia? Nah, cuba tuan-tuan terjemahkan arina. Engkau ya Allah kepada kami. Perlihatkanlah oleh engkau ya Allah kepada kami. Lepas tu perkataan dia apa? Al-lazaini. Apa makna al-lazaini? Dua orang lelaki. Yang paling penting yang. Isim apa ni? Mausul. Perkataan seterusnya ialah fi'il madhi tuan-tuan. Sabar. Siapa na tu tak makan break tu. Ini fi'il madhi tuan-tuan. Ini fi'il madhi sifat 2. Adalla huwa. Huwa adalla. Dia telah menyesatkan. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi huwa adalla. Huma. Ni dia tu. Apa makna huma adalla? Mereka berdua telah menyesatkan. Fa'il dia siapa? Yang sebenarnya jawapan dia ada pada atas tu. Fa'il dia, dhamir dia, huma dia kata. Semua kotak tu dah ada jawapan dia. Fa'il dia huma. Ini betul tak tadi? Huma adalla. Jadi fa'il dia ialah ni tanda alif ni, iaitu huma. Huma ni kembali kepada dua orang lelaki yang. Adalla. Mana maf'ul lebih dia? Kenapa? Ya, dhamir yang melekat. Ya, adalla. Nah. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan ari. Perlihatkanlah oleh engkau ya Allah. Na kepada kami allazaini. Dua orang lelaki yang adalla. Huma mereka berdua telah menyesatkan akan kami minal jinni wal insi, daripada jin dan manusia. Boleh baliklah. Sebab saya nak balik juga. Okey, ini agak mencabar sikit lah. Terpilih pula. Saya bukan sengaja tu. Okay, nanti kita kalau ada masa kita akan buat exercise macam mana kita nak memahirkan diri kita melihat fa'il di dalam semua ayat-ayat Quran yang ada fi'il. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.